Alhamdulillah, pada pelajaran yang lalu anak-anak telah pun faham bagaimana cara permulaan turunnya Al-Quran dan perbezaan turunnya dengan kitab-kitab yang lain yang sebelum Rasulullah SAW, itu seperti Taurat, Zabur dan Injil. Cikgu telah pun menyediakan beberapa soalan ini untuk menduga apa yang telah difahami dalam pelajaran kita yang lalu. Ikuti para penonton soalan ini akan cikgu kemukakan kepada rakan anak-anak, dan ini untuk menjadi panduan kita, dan segala jawapan ini akan menjadikan panduan kita. Soalan yang pertama dikemukakan kepada Muhammad Amin. Cuba dengar Muhammad Amin. Apakah ayat yang pertama yang mula-mula diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana bunyinya? Cuba. Ya, cikgu. Surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq, cikgu, dengan perantaraan Sayyidina Jibril, iaitu dari ayat pertama hingga ayat kelima, cikgu. Ya, cuba bunyinya. Bunyinya begini, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tepat. Tepat apa yang telah cikgu katakan dulu. Ayat yang pertama, ya, surah yang pertama, surah Al-Alaq, kemudian dengan 5 ayatnya dia dibacakan oleh Amin dengan tepat. Soalan yang kedua, kali ini cikgu kemukakan kepada Halilah. Cuba dengar Halilah soalannya, dan sama-sama ya berikan jawapan. Terangkan di mana ketika itu, iaitu ketika Jibril menurunkan ayat ini, di mana Rasulullah berada? Rasulullah sedang beribadat di Gua Hira, cikgu. Di Gua Hira. Tepat. Jibril menyampaikan Al-Quran, wahyu Allah ini, Rasulullah berada di Gua Hira namanya, iaitu sedang beribadat. Inilah mula yang diturunkan dan Rasulullah sedang beribadat. Tepat ya? Sebagaimana yang terangkan dalam perjalanan lalu. Soalan yang lagi satu, yang akhir sekali lah. Cikgu nak menduga pula Zahratul Lail. Bagaimana bunyi soalannya? Cuba dengar. Adakah Quran turunkan serentak sekaligus kepada Rasulullah SAW atau bagaimana? Tidak, cikgu. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat mengikut keperluan, keadaan serta peristiwa yang berlaku di kalangan hidup masyarakat pada ketika itu. Tidak seperti kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan secara serentak sekaligus, cikgu. Itulah jawapannya. Dan perbezaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lalu. Di antaranya kitab yang lalu semua sekaligus, sekali turunnya. Tidak kepada Rasulullah berperingkat-peringkat, beransur-ansur menurut keadaan, keperluan dan juga kejadian yang berlaku. Itulah bezanya. Alhamdulillah, soalan cikgu telah jawab dengan tepat, dan cikgu percaya kalau para penonton di soal akan dapat juga menjawabnya. Dengan ini fahamlah kita dan hikmat diturunkan surah yang pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca, iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipelajari melainkan dengan mempelajari, dengan membaca banyak. Ilmu dengan membaca banyak, pengalaman kita dapat, macam-macam kita dapat. Kalau seorang tidak membaca, tentu tidak begitu ilmu begitu banyak gitu. Jadi dengan ini kita faham Islam menggalakkan umatnya supaya banyak membaca, kerana nikmat pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada manusia ialah melalui pen, kalam dan juga tulisan. Seterusnya para penonton dan anak cikgu sekalian, setelah beliau menerima wahyu yang pertama ini, maka putuslah wahyu beberapa lama. Menurut sejarah 40 hari.
Ada yang katakan 15 hari, ada yang kata 3 hari. Putus wahyu. Jibril tidak lagi menurunkan setelah suratul qalam tadi. Di masa terputusnya wahyu ini, Rasulullah sangat duka cita dan susah hati, sehingga mendorongkan beliau pergi mendaki ke puncak gunung kerana menghiburkan hati yang duka. Tiba-tiba turunlah ayat yang kedua kepada Rasulullah SAW yang berbunyi dalam surah Al-Muddathir, daripada awal ayat yang pertama hingga akhirnya, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, hingga kepada akhir ayat. Jadi kalau kita faham ayat pertama hanya 5 ayat, tapi yang kedua ni kesemua daripada ayat surah Al-Muddathir hingga kepada akhir. Jadi anak-anak, setelah kita faham apa yang ayat yang kedua yang turunkan tadi, begitulah seterusnya. Wahyu diturunkan dengan perantaraan Sayyidina Jibril AS, demi dari ayat ke satu ayat hingga kepada 30 juz, dengan cara talaqi, dengan cara bermusyafahah, sempurna dengan hukum-hukum tajwidnya, ikhfa'nya, izharnya, iqlabnya. Artinya Quran turunkan bertajwid. Ia diikuti oleh Rasulullah SAW hinggalah sempurna. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Ingat anak, berapa tahun? Selama 23 tahun. Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW yang 30 juz. Di masa hayat Rasulullah SAW, Quran telah ditulis oleh penulis-penulis yang khas. Ketika itu tidak ada kertas, mereka menulis di batu-batu yang tipis, di pelepah-pelepah tamar, di tulang-tulang, di kulit-kulit, dan lain-lain apa yang dapat ditulis. Ketika itu Quran tidak lagi berbaris, Quran tidak ada bertitik. Segala ayatnya teratur, tersusun mengikut pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Jibril kepadanya. Itulah Rasulullah telah menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada para sahabat. Jadi tegasnya tulisan Al-Quran semuanya adalah dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tulisan, ramai para sahabat juga yang telah menghafaz Al-Quran, dan banyak Quran-Quran terkumpul dalam dada para sahabat, dalam dada yang banyak. Jadi tulisan-tulisan yang ada yang tersebut ini belum lagi merupakan seperti kitab yang ada pada kita ini. Kitab kita sudah kumpul ada semua, tapi ketika itu belum terkumpul kerana ianya masing-masing berselerak. Semuanya terdapat dalam tulisan, tetapi pada sahabat masing-masing menyimpan tulisan di rumah masing-masing lah, tidak terkumpul. Dia kata dia wadduha, dia suratul waqi'ah, dia suratul semua, tapi tak terkumpul. Semuanya telah hadir. Jadi antara para sahabat yang mengumpulkan, yang menulis Al-Quran ini ialah Al-Khulafa'ur Rashidin. Tentu para penonton tak lupa Al-Khulafa'ur Rashidin, iaitu khulafah yang 4, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Inilah orang yang banyak mengumpulkan segala tulisan-tulisan ini. Di antara juga yaitu orang yang paling ikrab kepada Rasulullah SAW, yaitu tukang tulis wahyu Allah yang sentiasa menulis, yaitu yang bernama Zaid bin Thabit. Cuba ikut Zaid bin Thabit. Cuba Zaid bin Thabit. Surah 4. Di antaranya juga Muawiyah bin Sufyan. Cuba Muawiyah bin Sufyan. Ya, di antaranya juga Ubay bin Ka'ab. Cuba Ubay bin Ka'ab. Itu dia tukang-tukang tulis Rasulullah. Di antaranya juga orang yang terulung yang menghafaz Al-Quran. Ini menurut riwayat Sahih Al-Bukhari ada 7 orang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil,
Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Qais bin Sakan, dan Abu Darda. Ini orang terkemuka sekali yang menghafaz Quran pada masa Rasulullah SAW. Dan ada di antara sahabat-sahabat juga, tapi ini yang paling terkemuka. Sayyidina Jibril alaihissalam senantiasa mengawasi bacaan Rasulullah SAW pada setiap bulan Ramadan. Datang dia. Bagaimana bacaan yang telah beri itu ya Rasulullah? Cuba dengar. Diperdengarkan Rasulullah baca, Jibril membetulkan bacaan-bacaan lagi. Setiap Ramadan Jibril datang mendengar bagaimana bacaan Rasulullah SAW yang telah diberi talaqi kepadanya. Seterusnya, para penonton dan anak sekalian, kita telah pun faham selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah pun sepakat dan telah bersetuju melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu, pada zaman pemerintah beliau, telah berlaku beberapa peperangan. Yang pertamanya adalah peperangan memerangi kaum-kaum yang murtad. Yang sudah Islam, dia berbalik pula kepada agama yang asal. Dan juga memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Dalam satu perangan yang lain lagi yang terkenal, yang bernama peperangan Al-Yamamah. Ya, peperangan apa namanya? Al-Yamamah. Di mana ramai dari para kalangan para sahabat yang menghafaz Al-Quran terkorban mati syahid, yang berjumlah 70 orang. 70 orang dalam perang ini, para sahabat yang hafaz Quran telah pun terkorban dalam perang Al-Yamamah. Sayyidina Umar bin Khattab berduka cita dengan terkorbannya 70 orang ini dan sangat duka cita. Lalu memberi satu cadangan yang baik kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, supaya mengumpulkan Al-Quran. Kenapa agaknya? Kerana bimbang Quran akan terhapus dan akan hilang dengan kematian nanti para sahabat yang menghafal Quran. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar enggan. Apa katanya? Rasulullah tidak pernah merintahkan saya mengumpulkan ini, ya Umar. Bagaimana kita berani mengumpulkan? Sayyidina Umar katakan, ya Abu Bakar, kalau tiba masanya Quran hilang, perasa macam mana sekarang kita ganti Quran? Akhirnya radhiyallahu anhu Abu Bakar bersetuju. Lalu manggil tukang tulis wahyu yang pada Rasulullah yang bernama Sayyidina Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan Quran ini, dengan dibantu beberapa orang sahabat lagi yang banyak ada hafaz pada masa itu lagi tinggal lagi. Mereka menyalin semua Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah SAW, iaitu dengan satu mushaf. Dikumpulkan semua, bertulang-tulang, kulit-kulit, semua dikumpul-kumpul menjadikan satu mushaf. Jadi dengan usaha yang tersebut ini, maka inilah Quran yang pertama yang telah dikumpul dalam bentuk mushaf pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitulah seterusnya. Manakala wafat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, diganti pula oleh Khalifah Umar, yaitu Khalifah yang kedua. Al-Quran yang ada yang terkumpulkan pada mulanya tadi disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya. Kenapa? Disimpan ialah sebagai rujukan kepada orang ramai. Begitulah seterusnya. Setelah wafat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan diganti oleh Khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya. Ini sebagai rujukan orang ramai. Hingga wafat Sayyidina Umar bin Khattab, dan seterusnya mushaf ini disimpan oleh anak andanya
Sayyidina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu nak bertanya, bilakah wafatnya Sayyidina Umar? Menurut sejarah, Sayyidina Umar telah wafat pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 23 Hijrah, bersamaan tahun 644 Miladiyah. Seterusnya, maka dilantiklah pula khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu selepas 3 hari Baginda Umar dimakamkan. Para penonton dan anak cikgu sekalian, di masa perintah Khalifah Uthman ini, kerajaan Islam telah meluas segenap pelosok dan negeri yang jauh. Begitulah pula Islam di kala itu berkembang di merata-rata negara. Di Syam, di Iraq, di Farsi, di Afrika, dan lain-lain tempat, yang mana di setiap tempat negeri tersebut dapati beberapa orang qari yang mempunyai naskah-naskah Quran yang tersendiri. Khalifah Uthman telah membentuk satu jawatan kuasa penulis Al-Quran. Ketuanya ialah Sayyidina Zaid ibn Thabit, dibantu oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, Sa'id bin As, Abdul Rahman bin Haris. Begitulah dan lain para sahabat, untuk membukukan Al-Quran dengan menyalin lambaran Al-Quran yang diambil daripada Al-Quran yang terdapat dalam simpanan Sayyidina Hafsah binti Umar ini. Kenapa? Kalau begitu pembukaan Islam di negara-negara yang banyak ini, maka sebab itu perlu Quran ini dikumpulkan sekali. Dengan satu Quran tak memadai, maka sebab itu diambil banyak-banyak Quran ini. Menurut sejarah ada 6 Quran yang telah dikumpulkan oleh Sayyidina Uthman pada ketika itu. Jadi dengan ada Al-Quran ini pada zaman Khalifah Uthman, ini telah memberi faedah yang besar kepada umat Islam. Terutamanya, Al-Quran ini telah menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk mushaf yang seragam menurut bacaan dan juga tulisan. Yang kedua, dapat menyatukan bacaan di atas satu bacaan mushaf Uthmani. Yang ketiga juga, dapat menyatukan tertib dan susunan surah yang ada.